Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi adalah Muhammad Nur Ali bin Ahmad. Saya memegang nombor kad matrik di 2021 11000276. Saya merupakan pelajar AT46 ISMP Multimedia semester 5. Pada semester ini saya telah mengambil subjek MSG 3042, reka bentuk grafik bagi subjek minor saya. Justru itu kelas saya adalah kelas B di bawah penilaian Encik Amir bin Hashim. Reka bentuk grafik merujuk kepada proses merancang, membuat visualisasi data yang mudah difahami untuk tujuan menyampaikan maklumat atau mesej kepada pembaca. Ia melibatkan pemilihan jenis grafik yang sesuai, penyusunan elemen grafik secara estetik dan penekanan terhadap maklumat penting untuk mencapai objektif komunikasi yang jelas dan berkesan. Reka bentuk grafik melibatkan pemilihan jenis grafik yang sesuai seperti bar, garis, pie atau scatter plots berdasarkan sifat data yang hendak disampaikan. Selain itu, ia juga merangkumi penyusunan elemen grafik secara estetik termasuk pemilihan warna, jenis font, penyusunan ruang yang sesuai untuk memastikan visualisasi data yang mudah difahami oleh pembaca. Proses ini bertujuan untuk mencapai objektif komunikasi yang jelas dan berkesan dengan menekankan maklumat penting serta memudahkan pembaca untuk menangkap mesej yang ingin disampaikan. Sepanjang menjalani kursus reka bentuk grafik ini selama 14 minggu, kami para pelajar telah diberikan beberapa tugasan, yakni tugasan 1, tugasan 2 dan tugasan 3. Kita akan lihat tugasan yang pertama terlebih dahulu. Untuk tugasan ini, terdapat dua tema, yakni tema pendidikan dan tema bukan pendidikan, yang saya perlu menghasilkan 4 karya reka bentuk grafik. 2 karya menggunakan present Adobe Photoshop dan 2 karya menggunakan aplikasi Photo Overlay. Untuk tema pendidikan, karya saya bertajuk Create Your Own Way to Success, seperti mana anda boleh lihat di skrip ini. Karya yang kedua saya bertajuk Freedom is for Everyone, juga menggunakan present Adobe Photoshop. Anda boleh lihat di atas sana. Untuk karya yang dihasilkan oleh Photo Overlay, yakni bertajuk Love is Hard and bertajuk Friendship. Okay, anda boleh lihat di sebelah kanan dan sebelah kiri saya. Ini adalah hasil karya yang saya telah hasilkan. Itu sahaja untuk tugasan nombor 1. Kita akan lihat tugasan yang nombor 2. Alright. Untuk tugasan 2 ni kami telah diletakkan di dalam kumpulan yang telah ditetapkan oleh pensyarah, iaitu Encik Amir. Setiap kumpulan telah diberikan tajuk secara rawak, di mana kumpulan saya, iaitu kumpulan 9, telah mendapat tajuk tipografi. Kami perlu membuat kajian mengenai tipografi secara meluas dan membuat pembentangan. Berdasarkan tugasan 2 ini, saya dapat membuat kesimpulan bahawa tipografi merujuk kepada seni dan teknik penyusunan huruf-huruf dalam reka bentuk grafik. Ia melibatkan pemilihan jenis huruf, saiz, spesifik, susunan teks untuk mencipta visual yang menarik, mudah difahami. Selain itu, tipografi juga mempertimbangkan aspek kesan emosi, gaya komunikasi dan keseimbangan visual untuk penyampaian mesej dengan jelas dan berkesan kepada audiens. Okey, itu sahaja untuk tugasan 2. Kita akan lihat ke tugasan yang seterusnya, iaitu tugasan yang ketiga. Hai, okey. Untuk tugasan 3, kami perlu melakukan tugasan dengan memilih satu syarikat, yakni syarikat yang saya pilih adalah syarikat Das Lady. Kami perlu membuat identiti korporat yang baru bagi syarikat ini yang telah saya pilih. Khususnya topik yang saya dapat iaitu pembukusan. Selain itu, identiti korporat yang lain adalah logo, sampul surat, letterhead dan kad perniagaan.
Berdasarkan tugasan 3 ini, saya dapat simpulkan bahawa pembungkusan merujuk kepada proses menyusun dan melindungi produk untuk pengedaran, penyimpanan dan penggunaan akhir. Ia melibatkan pemilihan bahan pembungkusan yang sesuai seperti cardboard, plastik atau kaca berdasarkan keperluan produk serta reka bentuk yang berfungsi untuk menjaga kualiti dan integriti produk serta menarik minat pengguna. Selain itu, pembungkusan juga boleh menjadi alat pemasaran yang penting dalam menyampaikan maklumat tentang produk, jenama dan nilai tambah kepada pengguna sambil memberikan perlindungan yang mencukupi. Jadi, untuk seterusnya ni saya akan tunjuklah kepada kamu semua mengenai identiti korporat yang baharu yang telah saya hasilkan. Mari kita lihat yang pertama sekali adalah logo. Logo berikut adalah logo baharu yang telah saya hasilkan. Cantik kan? Okey. Logo ini bertemakan berwarna biru dan menggambarkan tentang susu kerana syarikat yang saya pilih adalah syarikat penyusu. Seterusnya kita akan lihat identiti yang seterusnya iaitu sampul surat. Berikut adalah sampul surat yang baru yang telah saya hasilkan. Tema adalah sama juga dengan logo tadi, bertemakan biru dan juga bertemakan syarikat penyusu. Identiti korporat yang seterusnya kita akan lihat letterhead di atas. Okey, berikut adalah identiti korporat baru yang telah saya hasilkan iaitu letterhead. Identiti korporat yang seterusnya kita akan lihat letterhead kad perniagaan. Kita tengok kat bawah. Berikut adalah kad perniagaan yang baru yang telah saya hasilkan. Dan yang identiti korporat yang terakhir yang paling penting, tajuk yang saya dapat adalah pembungkusan. Okey, kita akan lihat identiti korporat pembungkusan yang baru di belakang anda. Okey, berikut adalah identiti korporat yang baru bagi pembungkusan. Okey. Okey, itu sahaja untuk tugasan yang ketiga. Okey, kita akan lihat kepada rumusan. Okey. Selama 14 minggu kelas kursus reka bentuk grafik, sejujurnya saya telah didedahkan kepada konsep-konsep asas dan lanjutan dalam reka bentuk grafik. Saya dapat mempelajari tentang pemilihan jenis grafik yang sesuai untuk data yang berbeza-beza serta bagaimana menyusun elemen-elemen grafik secara estetik dan efektif. Selain itu, saya dapat mendalami teknik-teknik tipografi yang mempengaruhi komunikasi visual serta bagaimana pembungkusan produk memainkan peranan penting dalam menarik minat pengguna. Akhir sekali, pelajar saya juga terlibat dalam projek-projek praktikal untuk mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam situasi yang sebenar. Pada akhir kursus ini, saya memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mencipta visualisasi data yang jelas, menarik, efektif dan komunikasi visual. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Semoga kita bertemu lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.